Ada orang susah hati, kalau laki aku mati, siapa nak jaga aku? Ada yang susah hati, kalau anak aku ni mati, kalau aku tua nanti, siapa nak bela aku? Ada yang kata, motor aku ni kalau kena sita dengan JPJ, apa aku nak cari makan? Kau takut sekarang? Apa yang paling orang perempuan takut sekarang ni? Penyundul, takut kena kita dia. Tambah pula, tiba-tiba yang hari ni suami dia ajak sembahyang subuh berjemaah. Suami jadi imam. Lagi berdebar-debar makcik tu. 4 jam sebelum. Anda faham tak faham tu tak? Kita takut dengan musibah, orang ni cerita musibah, orang ni cerita lampu berjalan di atas, cahaya berjalan. Kalau kita ada Allah, takut apa? Kita nak kupas berkenaan dengan merindui sang pemberi syafaat. Dan siapakah sebenarnya kan? Kalau ikutkan sekarang ni kita dah hampir pada 28 hari bulan. 28 hari bulan ni adalah Maulid Nabi, betul? Jadi Maulid Nabi ni apa kita nak buat? Adakah kita nak tunggu Maulid Nabi atau kita nak buat sekarang? Sebab Nabi kata tu, yang saya ingat pada hadis, Nabi kata satu masa nanti akan ada seorang yang ada orang yang tak kenal aku. Dia tak kenal aku, dia tak pernah jumpa aku, dia tak pernah nampak, tak pernah dengar suara pun. Tapi siapakah orang ni? Orang ni lah yang akan menjadi menjadi sahabat dia. Nabi sebut ikhwani. Kan? Sahabat tanya depan diorang ni, kami adalah sahabat Rasulullah. Kenapa Rasulullah merindui mereka? Sebab mereka tak pernah jumpa aku. Kan? Jadi, Datuk, kalau nak sebut tentang rindu, macam mana rindu sebenarnya? Sebab sedangkan kita nak merindui kekasih, kadang-kadang kita boleh WhatsApp. Kalau kita rindu-rindu ni dekat isteri kan, ataupun suami, kat rumah kita boleh jumpa. Ni macam mana pula dengan merindui seorang Nabi yang kita tak pernah jumpa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Kamal dari PPZ Mawib. Terima kasih Tuan Zulkhairi. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam tidak ada hari sial. Tidak ada hari musibah. Tidak ada hari balak. Tidak ada hari ini boleh datang balak, datang tak. Tak ada hari ni hari bala, hari sial, tak ada. Tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Hujung ke, tengah ke, awal ke, tak ada. Itu nombor satu. Kalau Allah nak turun bala, anytime boleh. Bulan Safar boleh, Rabiul Awal boleh, Syaban boleh, Ramadan boleh. Okey, yang ada penghulu bagi segala hari, iaitu hari Jumaat. Hari yang tak elok Ustaz, hari apa Ustaz? Semua elok. Hari yang tak elok kalau hari kita buat maksiat dalam dia. Walaupun dia hari Jumaat. Hari Jumaat tak sembahyang. Bawa isteri makan kelepau. Kelepot. Wine. Pergi hari lain, beratur Ustaz, Jumaat tak beratur. Tak sembahyang Jumaat sebab cara kelepot. Ke mana tu? Pakcik mana masak? Tak sembahyang Jumaat ni. Hari tu sial untuk dia. Bukan hari Jumaat tu sial. Dia tu yang sial. Tak sembahyang Jumaat. Sebab ada orang hari ni dia takut, ya Allah hari ni berlaku apa pula tu. Rabu bulan Safar. Tapi Ustaz, kalau ulama' tu mimpi. Kalau ulama' mimpi benda yang tak elok, Nabi dah ajar pada kita. Mimpi benda yang tak elok, apa kita kena buat? Pertama, ludah belah kiri 3 kali. Kemudian baca doa. A'udzu bi'izzatillah min syarri ma ra'aitu. Kemudian pergi ambil wuduk. Kemudian pergi tidur tempat lain. Jangan tidur tempat yang kita mimpi. Dan yang keempat, jangan cerita pada orang apa mimpi kita yang buruk tu. InsyaAllah mimpi tu tak jadi apa pada kita. Dia bukan boleh cerita ke orang, semalam saya bermimpi, semalam saya bermimpi. Kalau sekadar menyanyi tak apa tak. Semalam ku bermimpi, hai dengan satu bintang. Tak apa, lantak dia. Sebab hari ni semua mimpi nak cerita.
Orang Pakistan mimpi cerita. Yang ingat pula tu. Pada 2015 saya bermimpi. Kau ni kerja tidur je ke apa? Asyik mimpi pakcik Pakistan tu. Lah yang taksub pada dia panggil dia Imam Mahdi. La ilaha illallah. Pelik-pelik manusia ni. Tuan-tuan mimpi kemarin ingat? Ini detail. Pada masa itu saya pergi ke sana. Ingat pula mimpi kau. Itu nombor satu. Kalau hari ni jadi musibah Ustaz, nak kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Memang akan berlaku. Adakah musibah hanya berlaku pada hari-hari tertentu? Tak. Tiap-tiap hari musibah berlaku. Tiap-tiap hari, semalam berlaku, kemarin dulu berlaku. Minggu lepas berlaku, bulan lepas berlaku, aksiden berlaku, hari tu berlaku, hari ni, tiap-tiap hari. Bagaimana tiap-tiap hari kita mendapat nikmat, tiap-tiap hari juga kita boleh mendapat musibah. Bukan pada hari-hari tertentu. Kalau kebetulan berlaku, kebetulan berlaku. Sebab Nabi kata dah, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Ada orang kata jangan kahwin bulan Safar, nanti bercerai. Yang bercerai bulan Rejab ramai. Kahwin bulan Rejab, menikah, cerai ada tuan-tuan. Aduh, pening pula tuan-tuan. Zaman kita sekarang ni, kita banyak berguru dengan TikTok. Itu masalah kita ni. Yang kedua. Ustaz Kamal ni, histeria. Contohlah, Kak Leha. Ustaz Kamal ni histeria. Ustaz Kamal ni masuk hantu. Jin menguasai Ustaz Kamal. Saya pun ngubak Ustaz Kamal. Cakap. Dari mana? Tak nak cakap. Cakap, siapa tuan kau? Tak nak cakap. Cakap, kalau tak aku bunuh kau. Siapa tuan kau? Pak Leman. Dari mana Pak Leman? Semenyih. Jadi yang hantar pada dia, Pak Leman, orang Semenyih. Kalau tuan-tuan dengar perbualan saya dengan Ustaz Kamal yang masuk jin tadi, tuan-tuan percaya? Percaya ke tidak? Percaya? Tak siapa percaya? Kalau orang pun kita tak boleh percaya, takkan jin tuan-tuan nak percaya? Kalau jin tu skamer je mana? Yang skamer pun kita manusia tu. Ustaz dia Ustaz dia daripada Mahkamah Majistret Kuantan Ustaz. Dia kata saya ada saman tertunggak Ustaz. Ni bohong belaka ni, nipu skamer. Tiba-tiba jin yang cakap tau. Jin percaya engkau. Bangsa yang tak boleh dipercaya ialah bangsa jin. Kita tak tahu dia Islam ke, dia kafir ke, dia bohong kita ke. Sebab tu kalau saya jadi perawat Islam, saya tak akan tanya, siapa yang hantar engkau? Siapa yang buat pada engkau sakit? Siapa tuan engkau? Sebab dia akan berbohong. Akhirnya saya bergaduh dengan orang yang dia cakap. Siapa yang buat engkau? Ambil pula lada hitam, letak celah-celah kuku. Antara kuku dengan isi ni letak. Tekan. Cakap, sakit tak? Sakit. Yang tak masuk hantu pun menjerit, mesti buat. Ambil lada hitam sebiji, mesti pijit tengah-tengah kuku tu. Yang tak histeria pun sakit. Lagi tak bagi tahu selagi itulah Tok Bomok tu katakan cakap. Sakit siapa? Ustaz Kazim. Ustaz Kazim. Sebab tu tuan-tuan, jangan tanya dari mana kau datang, siapa tuan kau, kerja dia nak bagi kita bergaduh. Kalau dia sakit, kerja kita ialah suruh dia keluar sahaja. Jangan tanya sebab apa, di mana, punca apa. Dia akan melaga-lagakan kita. Sebab tu saya bila datang satu orang, dia ambil jari, letak atas kepala orang sakit, cakap, siapa tuan kau? Tak payah percaya tuan-tuan, bohong. Tapi Ustaz, dia cakap betul Ustaz. Apa yang betul? Saya tanya pada dia, dia jawab betul Ustaz. Dia jawab betul Ustaz. Tekan sini, kita tanya dia, dia jawab betul.
Sebelum ni kau ada sakit, berubat kan? Ada. Ubat dengan orang Kuala Lumpur je. Ya, nampak. Daripada 10 soalan, 9 dia jawab betul. Awak pernah berubat sini, orang ni sakit macam ni, dia tak boleh tengok orang ni, waktu sakit sekian-sekian, kalau dia sakit perut dia jadi macam mana, malam-malam tak boleh tidur, 9 betul. Betul lah, pandailah dia. Satu tu yang last dia bohong. Yang buat awak ni orang depan tu. 9 dah betul, percaya tak? Percaya. Satu lagi dia bohong, percaya tak? Pasal 9 punya pasal dah betul, satu pun tuan tak percaya. Yang satu itulah dia berbohong. Akhirnya, kita pun percaya pembohongan dia. Jadi tuan-tuan, kalau jin cakap, jangan percayalah. Satu. Nombor 2. Okey, nombor 2. Ustaz, cerita hari ni tentang Nabi Muhammad. Tajuk belum sampai, Ustaz tak cerita tajuk pun tak. Sabarlah, buat tenang. Ya, saya cakap jawab isu semasa dulu. Sebab saya kata hari ni 13, hari ni apa? 13 13/9 turun bala di Kuala Lumpur. Saya pun susah hati nak boleh cepat ipoh dia tuan-tuan. Saya takut. Kenapa kita percaya macam itu? Sabar, awak bertenang. Tenang, elok. Kalau jadi betul-betul nak kata apa? Okey. Yang ketiga. Hari ni duk heboh tentang UFO, alien, objek cahaya. Terbang sana cahaya, terbang sini cahaya. Kat KLCC ada cahaya, atas menara Pelkra pun ada cahaya. Oh, sudah entah. Sudah susah hati pula kita ni. Soalan dia, UFO ni wujud ke tidak? Takkan Nabi tertinggal tentang UFO? Takkan Al-Quran tertinggal tentang UFO? Ada tak ayat dalam Quran yang sebut, tidak kami tinggalkan suatu benda pun di dalam Al-Quran? Allah kata, kami tidak meninggalkan satu benda pun dalam Quran. Semua kami tulis. Tiba-tiba hari ni kita ada jumpa benda UFO. Dan benda tu tak ada. Benda ni benda baru. Hari tu, kalau benda tu tak ada jalan penyelesaian, maknanya kita perlukan Nabi yang baru untuk menjawab isu. Takkan kita nak pakai Nabi lagi? Nabi dah tak ada dah. Kalau tak ada jawapan, kita perlukan kitab yang baru. Al-Quran dah tak relevan. Mana mungkin Al-Quran tidak relevan? Semua benda dah ada dalam Quran. Masalahnya kita yang tak nak refer pada Quran, tak nak refer pada hadis. Kita refer pada siapa? Refer pada orang putih. Orang putih reka, dia buat cerita dan kita percaya. Sebab tu Allah jawab dalam Quran. Semua persoalan yang kita bincangkan. Tuan-tuan nak tanya apa? Ada yang tanya saya, dinosaur dulu kan Nabi Adam dulu? Dinosaur dulu kan Nabi Adam dulu? Turun ke dunia. Saya tanya, dinosaur tu ada di mana? Lampu ni tak menyala, padam terus lah, senang. Terus ada pasang lah. Dinosaur ni ada di mana? Saya pergi cari dinosaur. Saya jumpa tulang dia dekat London. Dekat Oxford, London. Kebetulan saya ada program di London. Saya pergi ke muzium sana, saya tengok tulang dinosaur. Dia punya orang kuat muzium tu, dia nak bawa saya tunjuk khazanah orang Melayu di muzium dia. Dia tanya saya orang mana? Saya kata, saya orang Perak. Oh, dia kata di tempat dia ada keris 3-4 bilah keris Perak. Dengan bangga dia nak tunjuk kat saya. Saya tak payahlah bos. Saya bukan nak tengok keris. Rumah saya banyak keris. Dia kata, saya nak tengok benda yang tak ada di Malaysia. Apa dia? Tu. Saya tunjuk tu. Rangka kat bawah. Hantar saya balik kat bawah. Saya nak tengok tulang dinosaur. Rangka dia dari situ sampai situ. Dia pun terang. Saya kata, you tak payah terang lah. Saya boleh baca sendiri. Sekarang saya nak enjoy. Saya nak duduk tulang ni. Saya nak tengok. Dalam kepala otak saya fikir, tak ada pula kat Ipoh jumpa benda ni. Kenapa dinosaur ni hanya ada dekat Amerika, Jurassic Park?
Kenapa ada kat Jurassic Park Amerika? Serupa dengan UFO ni, apa pasal terbang dekat Amerika dulu? Okey. Allah Ta'ala kata, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berkata pada kepada malaikat, kami nak jadikan manusia sebagai khalifah. Kalaulah khalifah maknanya yang menguasai dunia, yang mentadbir dunia ni ialah manusia. Kalaulah ada dinosaur, bila manusia nak buat rumah? Elok buat rumah je datang, bung, pecah. Nasib baik Ultraman sampai. Kalaulah ada dinosaur, tuan-tuan, mampus kita ni. Elok buat rumah, dia datang. Tanam padi, dia datang. Allah jadikan manusia, maknanya tak ada makhluk yang lebih hebat, yang lebih gagah daripada manusia. Ada yang kata pula UFO tu jin. Takkanlah jin nak naik kapal terbang. Yang naik kapal terbang siapa akan nak? Orang. Jin tak payah naik kapal terbang. No. Mana jin terbang kejap? La ilaha illallah. Jin kan boleh terbang. Tapi manusia yang terbang. Yang tak dapat dikesan oleh radar ialah manusia. Yang terbang ialah manusia. Yang terbang nak pakai lampu ialah manusia. Mana jin pakai lampu terbang? Yang duduk naik motor pakai lampu siapa? Manusia. Siang-siang pasal lampu. Naik RZ pula kena tahan pula. Tak faham, tak faham sudah. Tak. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, dia menjawab kepada segala persoalan. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini tentang, mungkin tuan-tuan ada soalan apa, tanyalah. Kita nak jawab tentang Nabi selepas ini insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Itulah Datuk ulas berkenaan dengan kalau yang cerita tadi tentang Razak tadi tu, semua orang lelaki je tahu kan. Umur macam tak dapat lagi tangkap tentang mana pergi, kenapa cerita pasal Razak lah. Tiba-tiba dia tahu kan. Jadi itulah kita nak bersebut tentang bila Datuk sebut tentang perkara-perkara yang tak berkaitan, contohnya sialnya pada hari Safar kan. Selalu kita dengar tentang hari Safar adalah nak buang sial pada waktu tu kan. Sedangkan benda tu tak ada pun. Jadi sebenarnya perbuatan kita lah yang mempengaruhi segala urusan harian kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ada juga sahabat-sahabat kita yang akan membuat kutipan potongan gaji zakat. Jadi kalau misalkan tuan-tuan dan puan-puan nak buat hantaran borang potong gaji zakat, ada sahabat-sahabat kita yang menanti di belakang. Tuan-tuan dan puan-puan tinggal nak angkat tangan dan atau serahkan je lah borang tersebut. Kita juga akan buat kutipan wakaf tuan. Kutipan wakaf untuk projek-projek wakaf. Kita ada projek-projek wakaf untuk di Putrajaya dan juga di wilayah persekutuan. Jadi misalkan tuan-tuan dan puan-puan nak berwakaf, boleh inilah untuk berinfak supaya dia menjadi satu imbalan pada diri kita. Itulah Datuk, sebenarnya bila kita sebut tentang Maulid Nabi ni kan, yalah kita nak menghadap nanti pada masa nanti kita nak jumpa dengan Nabi, sebab Nabi kata nak bagi kita minum satu minuman air kan daripada telaga Kausar. Jadi kita ni sebagai seorang ikhwani yang Nabi sebut tadi tu, ikhwani sahabat kepada Nabi tu, apakah kalau misalkan kata Datuk boleh sarankan sebenarnya apakah yang kita boleh buat bila kita ni merindui pada Nabi? Adakah kita merindui sekadar pada mulut kan? Macam mana menurut mulut, kadang-kadang kita baca selawat kan, ataupun kadang-kadang kita tak selawat pun kan. Maksud tak selawat tu kita menyanyi sallallahu, adakah yang benda tu zuk dia sampai kepada diri kita sendiri? So Datuk mungkin boleh ulaskan termasuk juga tadi tentang rindu tadi tu. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau sahabat Nabi panggil sahabat. Kita yang tak pernah tengok Nabi, yang tak pernah hidup di zaman Nabi, sayang pada Nabi, cinta pada Nabi, Nabi panggil ikhwan.
Ikhwan maknanya saudara. Saudaraku. Kalau Nabi panggil kita saudara macam mana? Tak kenal kita pun, Nabi panggil kita saudara. Kalau kita tuan-tuan, Som, siapa tu Som? Tak. Bukan saudara engkau ke? Tak ada, aku tak ada saudara macam itu. Kita tak mengaku saudara tuan-tuan. Sebab apa? Dia bendera lain, kita bendera lain, lagi tak mengaku saudara tuan-tuan. Nabi Muhammad tak kira bendera mana pun. Dia mengaku itu adalah saudaraku. Mana hebat kita ni? Kita hari ni nak mengaku kawan pun tengok dia belah mana. Aku tak main lah belah mana dia tu. Aku tak main lah dia tu. Sebab dia tu pangkah belah sana. Nak kira kawan pun tengok pangkah apa. Nak kira kawan pun tengok bendera apa. Nabi Muhammad tak pernah tanya pun. Kau bendera. Nabi kata, kamu semua secara aku. Masya Allah. Mana kita letakkan diri kita dengan Nabi SAW. Satu. Kehebatan saudara. Apa yang hebat sangat saudara ni tuan-tuan? Sebab tak pernah tengok Nabi, tak pernah bercakap dengan Nabi, sayang pada Nabi. Cinta pada Nabi. Hebatnya. Sahabat Nabi yang tengok Nabi pun tak pernah buat maulud Nabi, kita yang tak pernah tengok sambut maulud Nabi. Oh, hebat. Tapi sayang tuan-tuan. Sekarang orang malas sambut dah. Nabi tak buat kata dia. Sahabat tak buat. Semua tak mau buat. Kita kalau makin nak periksa, makin pulun study. Bila semakin periksa nak dekat, ya Allah. Punya pulun baca buku. Buat homework, buat study group. Buat tuition online, macam-macam. Nak periksa minggu depan. Lagi baca buku. Begitulah kita sepatutnya nak mati. Lagi kuat ibadat. Dah nak mati ni. Kebetulan hari ni. 13 September. Oi, takut. Tapi heran dengan orang kita ni. Lagi nak mati, lagi ibadat kurang. Sebab, engkau dah tak selawat, so, bid'ah. Nabi tak selawat di antara tarawih. Kau orang tak sambut maulud ke? Bid'ah. Nabi pun tak pernah sambut maulud dia, kau orang sibuk buat apa? Bid'ah tu. Kau tak berzikir ke lepas sembahyang? Nabi tak pernah buat. Sudah. Tak buat tahlil ke? Tak ada dalil. Tak ada dalil. Kau orang tak baca kunut ke? Nabi tak buat tu. Enggak ada semua. Habis-habis semayang, tak ada zikir, tak ada salam, terus main TikTok. Nabi ada main TikTok? Enggak ada. Atau kenapa main? Langgan Nesum, konsert. Nabi ada pergi konsert? Tak ada. Itu tak bid'ah pula. Pelik manusia ni. Yang buat ibadat dianggap sebagai bid'ah, yang tak ibadat dianggap itu sebagai satu bentuk untuk kita release, healing dan sebagainya. La ilaha illallah. Pada healing yang terbaik, ni dia, duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan duduk je 10 minit. Tuan-tuan akan boleh tidur dengan lenanya. Kalau kita naik kereta kabel, kita tak boleh tidur. Sebab kita dengar macam-macam. Sangkut kat atas lah. Tali kabel putus lah. Tuan-tuan nak healing di laut, naik bot. Bot terbalik lah. Bercutian yang mengerikan. Tapi kalau duduk dalam majlis ilmu, ya Allah Ustaz, dia macam senang tidur tau, kata dia. Sudah. Kena pula aircon atas kepala, depan dia pula seat penuh. Dia undur lah, cantik dia tidur. Yang menenangkan jiwa ialah zikir. Yang memberikan keseronokan kepada kita ialah bila cinta kita berbalas. Cinta kita berbalas, seronoknya. Happy sangat. Makannya. Kenapa tu? Happy. Allah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad tak pernah tolak cinta orang.
Mana ada Nabi pilih orang untuk dia cintai? Kita hari ni pilih orang untuk dicintai. Nak tengok filem pun tengok siapa hero. Zul, Arifin, ramailah orang tengok. Kena Nasir, Bilal Han, tak payahlah. Nak tengok heroin pun kita pilih. Yang ni aku suka. Kena Wan Maimunah, tak payah. Nak dengar ceramah pun pilih. Ustaz tu bujang, insya-Allah. Ustaz tu nikah 4, Tesla, tak payah. Kita hari ni memilih. Nabi Muhammad mana ada pilih? Semua Nabi sayang. Ustaz, kenapa kita kena sayang Nabi lebih pada suami kita? Sedangkan tu suami kita. Kenapa kita sayang Nabi Muhammad lebih pada bapa kita? Sedangkan dia bapa, dia mak, dia anak, dia mertua, dia kakak, dia abang. Kenapa Nabi dilebihkan? Sebab Allah suruh. Allah suruh lebihkan Nabi. Allah, Nabi dan jihad. 3 benda ni nombor 1. Sayang Allah dulu, sayang Nabi dulu, sayang jihad dulu. Lepas tu kemudian lain. Surah At-Taubah ayat 28. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Dah pasal apa Ustaz? Mak kita yang melahirkan kita, bapa kita yang terlibat sekali. Kenapa Nabi nombor 1 bukan Nabi yang lahirkan kita? Allah suruh sayang mak, Allah suruh sayang bapa, tapi Allah suruh sayang Nabi lebih. Ada Allah kata jangan sayang mak? Ada Allah kata jangan sayang ibu? Tak ada kan? Allah kata sayanglah mak, sayanglah ibu, tapi Nabi atas pada dia orang. Sebab apa? Sebab mak melahirkan kita. Nabi kita bawa agama pada kita. Kalau mak pak lahirkan kita, kita tak ada agama kita, nak jadi apa? Tuan-tuan, kalau tak ada Islam hari ni, agak-agak tengah hari ni makan nasi elok apa? Makan apa Zong? Nasi. Sedapnya elok tu. Biar awak masak merah. Biar awak masak merah, buaya masak sup, babi panggang. Tapi dengan sebab Islam datang, Rasulullah bawa, halal dan haram kita kenal. Kalaulah Nabi tak bawa Islam pada kita hari ni, tuan-tuan, agak-agak kita ni apa jadi? Apa jadi, tuan-tuan? Laki orang, laki kita, isteri orang, isteri kita, tukar-tukar pula. Kalaulah Nabi tak datang pada kita, tuan-tuan, agak-agak tengah hari ni kita sembah apa? Ada yang sembah batu, ada yang sembah matahari, ada yang sembah kurma. Kurma tu dia susun jadi berhala, dia sembah. Main lapar lagi dia makan balik kurma tu. Tinggi kepala kurma. Tapi kerana agama Nabi bawa tersusun. Akak-akak ni kalau Nabi tak bawa Islam, agak-agak akak ni jadi apa? Kalau siapa nak kahwin dengan perempuan zaman dulu, orang lelaki-lelaki boleh test. 10 orang test. Sampai perempuan tu mengandung. Bila keluar anak, cuba tengok. Anak dia serupa siapa? Maka itulah suami dia. Oi, bayangkan tuan-tuan akak-akak. Nak test mic lah. Test and drive. Drive through. Smart tag. Rapid semuanya ada tuan-tuan. Touch and go. Dia tak ada nilai orang perempuan. Pak, tolong cari. Siapa anak aku? Mai. Sampai beranak. Baru tengok muka. Serupa siapa? Sen. Muka hang. Hang lelaki dia. Kalau mati Sen tu, dia nak kahwin dengan siapa? Anak jantan dia. Anak lelaki sulung si perempuan tu mewarisi mak dia. Dia jadi pusaka. Dia pula mempergauli mak dia. Nabi Muhammad datang, dia bawa agama Islam. Diangkatnya martabat perempuan. Tak ada siapa boleh sentuh hang, melainkan hang pergi menikah dia. Dia marikan hak, dia marikan kesamaan, dia marikan kebaikan pada orang perempuan. Sehinggalah kedudukan orang perempuan yang solehah lebih mulia daripada orang laki-laki yang soleh.
Tu nampak. Sebab tu akak-akak kena sayang Nabi lebih. Dan abang-abang jangan jealous pula. Saya sayang Nabi lebih pada abang. Jangan jealous. Memang itu diperintahkan. Abang pun, abang saya Nabi lebih pada hang. Dah, duduk betul tu. Sampai bila Nabi tolong? Sampai kiamat. Mak tolong kita, mak mati tak tolong. Tapi Nabi Muhammad dalam kubur tolong, pada mahsyar tolong, depan Allah tolong, syafaat dia tolong, keluarkanlah dia tu daripada neraka, masukkanlah dia ya Allah dalam syurga ya Allah. Mana ada orang macam ni tuan-tuan? Sampai di hari kiamat masih tolong kita. Sebab itulah kita kena sayang Nabi lebih daripada yang lain, makhluk yang lain. Kerana Nabi bukan setakat tolong di dunia, Nabi tolong di padang mahsyar. Nabi tolong kita. Dalam neraka pun Nabi minta pada Allah dikeluarkan daripada neraka. Jadi apa salahnya kita tunjukkan kasih sayang kita pada Nabi melalui selawat. Tak kira lah tuan-tuan nak berdoa ke, tuan-tuan nak menyanyi ke, lagu selawat tu terpulang. Sebab ada yang kata tak boleh menyanyi. Sebut je Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terpulang. Dia bukan menyanyi, dia melagukan. Sallallahu ala Muhammad. Bukan salah, bukan haram. Al-Quran pun boleh dilagukan. Apa masalah? Takkan selawat tak boleh. Dia kena Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina pun tak boleh sebut. Haram betul zaman sekarang. Dulu kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina. Tak boleh, enggak boleh tu. Enggak ada Sayyidina. Tu enggak ada. Muhammad saja. Kena ada Sayyidina. Sampai Sayyidina pun tak boleh sebut. Yang herannya main Sayyidina boleh. Anak dia main Sayyidina 4 jam. Tak bida'ah pula. Allahumma salli ala Sayyidina. Dia kata bida'ah. Apa nak jadi ni tuan-tuan hari zaman ini? Pelik-pelik tuan-tuan berhati-hatilah. Zaman sekarang ni terlalu benda yang pelik-pelik berlaku. Ada yang kata Nabi Muhammad tu Allah. Ada yang kata Allah tu Nabi Muhammad. Pun ada orang ikut. Dia kata Allah tu Nabi Muhammad tu Allah. Oh ya ke? Pakai ikut pula dah. Dulu ikut ayah Pin biar ayah Pan. Ni ikut ajaran pula. Ajaran Allah tu Nabi Muhammad tu Allah. Jadi akak-akak berhati-hatilah. Ya, wallahualam. Macam mana kita ni sebagai umat akhir zaman, umat sekarang ni, untuk menghadapi pada peredaran zaman sekarang ni kan. Sekarang ni banyak pemikir-pemikir yang cuba untuk meletakkan Nabi ni sebagai insan yang pembawa ideologi. Padahal dia adalah Nabi suruhan Allah kan. Tapi dia meletakkan Nabi ni sebagai sama je macam pemikir-pemikir yang sedia ada di ni. Kalau ikutkan nak dikatakan senang sebut adalah sebagai atheist lah kan. Jadi apakah saranan kita pada sahabat-sahabat kita di Fikrah ni, kalau kita nak sampaikan kepada anak-anak kita ni supaya anak-anak kita ni boleh kenal Nabi ni adalah Nabi Allah SWT. Baik, terima kasih Ustaz Kamal. Tuan-tuan yang saya hormati, kita ni lemah belakang. Makan terlebih pun sakit, tak makan pun sakit. Kita ni semua yang makhluk lemah. Kita tak boleh bergantung dengan makhluk. Kita kena cari backup yang kuat. Backup yang maha kuat. Dan yang maha kuat ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita dah ada backup yang maha kuat, tuan-tuan tak payah susah hati. Ada orang susah hati, kalau laki aku mati, siapa nak jaga aku? Ada yang susah hati, kalau anak aku ni mati, kalau aku tua nanti, siapa nak bela aku? Ada yang kata, motor aku ni kalau kena sita dengan JPJ, apa aku nak cari makan? Saya tengok gambar abang Grab Food Panda. Jalan-jalan cari makan. Hantar barang. Motor kena tahan, rendah FIP semua. Ramai pula yang nak cari dia sebab nak hadiahkan motor baru untuk dia. Baik orang Malaysia ni tuan-tuan. Motor kena tahan. Dia nak hantar barang cari makan. Lelah jalan kaki pergi hantar orang.
Saya tengok komen ni, tolong dapatkan aku nombor dia, aku nak hadiahkan motor dia. Saya rasa mu hari ni 50 biji dapatkan dia, tuan-tuan. Sebab tu manusia kalau dia bergantung dengan Allah, dia tak susah hati. Sebab Allah akan jaga dia. Jadi akak-akak di sini, apa yang akak-akak takut sekarang? Apa yang paling orang perempuan takut sekarang ni? Penyundul. Takut benar kata dia. Tambah pula tiba-tiba yang hari ni suami dia ajak sembahyang subuh berjemaah. Suami jadi imam. Lagi berdebar makcik tu. 4 jam sebelum. Anda faham tak faham sudah. Kita takut dengan musibah, orang ni cerita musibah, orang ni cerita lampu berjalan di atas, cahaya berjalan. Kalau kita ada Allah, takut apa? La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan bimbang, jangan sedih. Macam mana nak sampai perasaan jangan takut tu? Yang ni yang kita ada contoh. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi Muhammad tak kena? Nak dibunuh, dihalau, diboikot, dipukul, diperang, semua Nabi kena. Orang nak bunuh Nabi, satu kabilah, semua kabilah datang. Tapi Nabi relax. Nabi tenang je. Sebab apa? Sebab Nabi bergantung pada yang maha berkuasa. Bagaimana tahap pergantungan Nabi pada yang maha agung? Nabi kalau semayang sampai bengkak kaki. Itulah kekuatan dia. Solat. Wasta'inu bisabri wassalah. Sebab tu abang-abang tak payah susah apa. Tak payah susah hati. Ustaz, saya bisnes, ada orang sakit hati, Ustaz. Saya berniaga nasi lemak, ada orang sakit hati, Ustaz. Ustaz, suami saya ada penyondor, Ustaz. Nak ngorak laki saya, baru 19 tahun, Ustaz. Ustaz, saya ni mak mertua saya ni nama dia Mak Dara, Ustaz. Kamu nama apa? Sabariah, Ustaz. Ustaz, saya jiran saya macam ni, Ustaz. Ustaz, kelas saya macam ni. Ustaz, kawan saya macam ni, Ustaz. Ustaz, bos saya macam ni, Ustaz. Oh, banyaknya masalah. Kamu yang bermasalah atau orang yang bermasalah kamu? Kalau kita ada backup yang paling kuat, tak susah hati. Apa dia? Allah. Bagaimana nak dapat backup yang paling kuat? Solat. Sebab itu kalau tuan-tuan semayang, tak payah susah hati. Orang nak sihirkan kedai, silakan. Allah jaga aku. Allah jaga kedai aku. Kalau orang nak fitnah kita, silakan. Aku semayang, subuh aku tak nak tinggal. Semayang ni insya-Allah akan jaga aku. Allah akan jaga aku. Itulah backup. Dia bukan hanya bergantung pada hati yang baik. Korang memanglah nampak aku macam ni tau. Aku ngaku, aku tak semayang, okey? Aku tak semayang, okey? Tapi hati aku baik tau. Okey? Aku baik tau. Mana hati kau baik? Hati kau ke hati Nabi Muhammad? Mana hati yang paling baik dalam dunia ni? Hati kita ke hati Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hati dia baik, dia semayang tak? Kalaulah kira hati baik tak payah semayang, Nabi Muhammad lagi tak payah semayang. Dia memang baik. Tapi Nabi Muhammad semayang tak? Semayang. Kalau hati baik tak payah buat ibadat, sepatut-patutnya Nabi tak payah buat ibadat. Hati dia baik. Tapi Nabi buat ibadat, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Sebab apa? Sebab kebergantungan kepada backup tadi. Sebab tu nombor 1, pengajaran kita ceramah hari ini, kuliah hari ini, pergantungan kita kepada Allah. Kalau kita yakin pada Allah, segala masalah dalam dunia ini adalah kecil. Kecil saja. Orang Arab sebut macam ni. Benda kecil. Ini semua masalah jadi besar. Masalah betul lah. You tahu tak, I dah 2 hari tak boleh tidur tau. Tahu lah. Datang ceramah. InsyaAllah boleh tidur. Ada je jalan penyelesaian dia. Suami I pukul I tau. Kau pergi pejabat agama, kau minta cerai. Selesai masalah. Habis edah, kau cari lelaki baru. Kalau boleh yang tak ada tangan, dua-dua belah. InsyaAllah dia tertampung kau dah. Simple lah. Besar sangat masalah kejadah. Apa? Tak. Nombor 2. Tuan-tuan,
Zaman tadi macam Ustaz sebut, zaman macam-macam benda sampai. Ada yang kata, Ustaz, saya master dalam bidang ini. Ada yang kata, saya PhD dalam bidang ni. Ustaz, saya ijazah sarjana muda dalam bidang ni. Soalan saya, Nabi Muhammad universiti mana ya? Wow. Dia tanya tu, Nabi Muhammad belajar di mana ya? Wow. Sebab apa? Sebab aku lebih pandai pada Nabi. Aku ada ijazah. Nabi Muhammad ijazah apa? Alif bata pun tak tahu. Ni zaman sekarang punya liberal. Ustaz, adakah seorang bapa meninggalkan anak-anak dia di rumah dan bapa itu berseronok dalam gua, lepaskan tanggungjawab? Bapa jenis apa, Ustaz? Bukankah Nabi Muhammad meninggalkan Khadijah dengan anak-anak dia dan Nabi Muhammad duduk dalam gua? Dia tak tahu pasal anak dia, dia tak ambil berat pasal makan. Adakah ini contoh bapa yang baik, Ustaz? Wow, zaman sekarang. Bagi orang bodoh, tak juga ya, kata dia. Bagi orang bodoh. Bagi orang yang belajar sirah, lain tu. Saya dengar satu ceramah orang daripada negara seberang. Tidak ada kerja, menanya orang mati. Ini ajaran apa ini? Orang sudah mati mau ditanya di dalam kubur, disoal di dalam kubur. Yang hidup nggak mampu jawab, apatah lagi yang mati. Apa ini kerjaan? Tidak ada kerja, malaikat bertanya orang mati. Apa punya ajaran ni? Dia kata tak ada kerja, pergi tanya orang mati dalam kubur. Yang hidup pun tak boleh jawab, tambah yang mati. Sekarang ni tuan-tuan, dengan adanya teknologi macam-macam ni, macam-macam benda sampai kat kita. Dia boleh kata tak ada kerja, pergi tanya orang mati dalam kubur. Masa Ustaz nak jawab apa pada orang ni? Bagi dia mati dulu, suruh dia dalam kubur. Bodoh tuan-tuan ni. Saya bodoh, ya senang nak kata apa, kita kata tak cerdik. Kehidupan kita dalam dunia, dalam kubur, di hari akhirat tak sama alam. Dalam alam ruh, dah ditanya, Allah sebut. Kemudian daripada alam roh, kita masuk kepada alam rahim. Ni, duduk dalam perut. Muat tak 3 orang kembar? Muat. Ada tak kembar 4? Muat. Ada kembar 2? Biasa. Ada tak seorang? Oh, itu biasa sangat, Ustaz. Kembar 2 muat. Seorang pun muat dalam rahim ibu. Beranak. Bila beranak, bapa dia tak boleh terima anak dia kembar 3. Saya buat persiapan untuk seorang je doktor. Tak tahu pula 3. Habis tu, seorang saya ambil, 2 tu simpan balik. Doktor joloklah lagu mana pun supaya masuk balik. Mana boleh. Budak dah keluar bang. Takkan baru keluar tak boleh masuk balik. Bang, benda dah keluar bang. Dah tak boleh masuk bang. Baru seminit keluar kan? Takkan tak boleh masuk. Kau ni je mana? Sebab apa tak boleh masuk balik? Sebab tadi alam rahim. Sekarang alam dunia. Dia tak sama. Alam rahim makan bukan kok mulut. Alam dunia makan kok mulut. Alam rahim duduk dalam perut makan kok tali pusat. Ingat abang-abang faham pula isteri tu makan sambal, anak pedas dalam perut. Ingatlah anak dalam perut makan pedas tu. Siap budak tu. Tuan-tuan ingat budak tu nganga ke? Pedas, oi, air. Tuan-tuan tu. Jangan bahalul macam tu sekali, tuan-tuan. Serupalah bila duduk saya kata padam, jangan buka. Tuan-tuan. Bila duduk dalam kubur, dia tak sama dengan alam dunia. September. Bunyi tu bukan? Bukan Sekarang ni tuan-tuan, duduk dalam dunia ni, satu meja, satu kursi. Sebab alam dunia. Duduk dalam kubur, siapa yang dapat nikmat, kubur dia diluaskan 70 hasta. Keluasan dia. Akak tak boleh fikir. 70 hasta. Mak aku sebelah je kubur bapa aku. Tak ada lebih 4 kaki pun. Sebila 17 hasta. Sebab awak membayangkan dunia. Dalam kubur lain. Sebab mereka berada di alam lain. Nama dia alam barzakh. Kau nampak dia tak cakap. Itu di alam dunia.
Bila dia masuk alam barzakh, dia bercakap cara alam barzakh. Macam mana bentuk soalan, kita tak boleh jawab. Melainkan dah mati, baru kau rasa. Tuan-tuan, ajaran dia orang ini akan sampai untuk menghasut kita. Contoh paling mudah, menidakkan Nabi Muhammad. Yang paling banyak mereka pakai ialah Nabi Muhammad menikah dengan budak. Ada ke menikah dengan budak? Oh, guru ke apa? 13 September. Menakutkan kita, tuan. Saya nak balik Ipoh cepat ni. Dia kata Nabi Muhammad kahwin dengan budak. Logik ke satu laki-laki dah 40 tahun lebih kahwin dengan budak 9 tahun? So, what? Saya bila dia orang tanya, Ustaz, so what? Tak, buat umur Siti Khadijah, Siti Aisyah, Ustaz, bukan 8 tahun, Ustaz, 18 tahun, bukan 9 tahun. Waktu kahwin dengan Nabi 19 tahun. Kau baca tak hadis? Nabi Muhammad kahwin dengan Siti Aisyah tu. Siti Aisyah main anak patung lagi tu. Ada anak patung dia. Kuda dia ada sayap. Takkan budak 19 tahun main anak patung. Ada Ustaz, anak saya main teddy bear. Itu bantai peluk, bukan anak patung. Dalam Islam, dalam Islam, apa syarat boleh kahwin? Syaratnya ialah akil balik. Kalau 9 tahun akil balik, silakan kahwin. Boleh kahwin. Satu. Yang kedua, ada tak Siti Aisyah kata dia terseksa menikah dengan Rasulullah? Tak. Ada tak orang bantah Nabi Muhammad zaman tu menikah dengan Aisyah? Tak. Sebab itu adalah sistem dia pada masa itu, budaya. Yang ketiga, tuan-tuan pernah tengok tak laki-laki normal 5 kaki 6 inci kahwin dengan perempuan 2 kaki setengah? Ada. Laki-laki normal kahwin dengan perempuan kerdil. Pernah tengok? Sama ada membantu umur 9 tahun? Daripada saiz, tinggi, apa itu? Kalau dia kerdil boleh kahwin, apa masalah? Janganlah kahwin penyiksaan pada dia. Beranak dah pun 2 orang, menyiksa apa? Sebab tu kena fikir, tuan-tuan. Yang keempat saya jawab, Allah Maha Baik. Takkan Allah nak seksakan orang? Yang suruh kahwin Nabi dengan Aisyah ialah Allah. Takkan Allah zalim? Tak boleh fikir pada otak duk dia. Takkan Allah nak buat satu benda yang zalim pada manusia. Allah tu Maha Adil. Jadi inilah di antara alasan-alasan orang pakai hari ini untuk menolak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Nabi, Nabi Muhammad ini. Dan lebih malang lagi, tuan-tuan, orang Islam yang dulunya duk berselawat, duk bawa perarakan Maulidun Nabi, mereka pula bantah Nabi. Waktu sekolah hari tu, duk selawat lah, sallallahu alaihi. Bila dah tua bangka, tolak Nabi pula. Sebab ajaran-ajaran macam ni cukup kuat sampai pada kita. Sebab itu, kecintaan kita pada Nabi SAW kena buat selalu. Dan salah satu caranya ialah program yang kita buat ni. Pengkisahan, penceritaan tentang Nabi SAW. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan, yang saya muliakan. Kita hidup atas dunia ni mencari rahmat. Kita hidup dalam dunia ni mencari berkat. Apalah maknanya kita hidup tak ada rahmat, tak ada berkat daripada Allah. Allah tak sayang, Allah tak suka. Ada gaji tak cukup. Ada laki, ada suami, ada isteri tak bahagia. Ada anak menyusahkan. Ada rumah membebankan. Ada kereta membebankan. Ada kawan huru-hara. Ada boyfriend buaya. Ada suami Tesla. Tesco. Semua tes semua Ustaz. Sebab tu kita kena cari barakah. Kita kena cari rahmat. Macam mana nak dapat rahmat, barakah? Salah satu jalannya ialah zakat. Saya, kalau orang datang jumpa saya, bergaduh suami isteri, soalan 2 je saya tanya. Abang sembahyang tak?
Marilah bergaduh macam mana pun saya diam je. Kadang-kadang saya tak cakap, dia orang bergaduh tu. Bertolak-tolak. Woi, duduk depan. Saya tengok dia orang. Dah. Abang, dah habis. Akak, dah habis. Belum. Ui, garangnya akak. Belum, Ustaz. Saya tak puas hati lagi, Ustaz ni. Tak apalah. Nanti bergaduh kan balik rumah sama balik. Soalan saya. Akak dengan abang semayang? Abang dulu. Abang semayang tak, abang? Isteri tu dia jawab. Tak ada semayang, Ustaz. Saya tak tanya akak, saya tanya abang. Abang jawab. Kadang semayang, kadang tak semayang. Cakap je lah tak semayang. Garangnya bini ni pun. Geram tengok tuan. Sabar je lah. Sebab tak jadi bini aku. Akak semayang tak? Kalau uzur tak semayang lah. Yang tu saya pun tahu. Nombor 2. Zakat. Bayar. Fitrah. Bayar. Zakat pendapatan, zakat barang mas, zakat numpah tak bayar. Itulah rahmat tak ada, barakah tak ada. Macam mana Allah nak rahmatkan keluarga abang? Abang tak pernah berjamaah, abang tak pernah bimbing isteri abang sembahyang. Abang tak pernah bawa anak-anak abang sembahyang. Abang sendiri pun subuh lebuh. Kemudian abang doa, ya Allah rahmatilah keluarga aku. Memang tak ada rahmat. Pendapatan abang tak bersih, harta kak tak bersih sebab kak tak bayar zakat. Sebab tu kak tak pernah cukup. Beli benda ni rosak. Pakai benda ni rosak. Makan untuk bayar rosak tu lagi banyak daripada nak disimpan. Dia pening kepala, Ustaz. Hutang jadi banyak, tak cukup-cukup. Ada je benda rosak. Zakat tak membersihkan akak. Jadi tuan-tuan, bila kita ada peluang untuk berzakat, peluang untuk berwakaf. Saya ada satu ustaz minta saya tolong war-warkan. Dia buat sekolah tahfiz, tak ada duit. Ada satu ustazah juga tak ada duit. Tolonglah ustaz. Saya kata, kak dah tak ada duit tu, saya buatlah sekolah. Pening kepala kak. Tapi kak nak buat juga. Orang dah wakaf tanah. 2 ekar, 3 ekar. Saya kata, kak, wakaf tanah senang kak. Nak buat sekolah 4 juta. Mana senang? Bagi tanah ke bagi duit 4 juta? Bagi tanah lah senang. Tanah pusaka pada mak dia punya. Kan dia beli. Duduk di kampung pula. Hutan, banat, ular, sawah, tedung, selah semuanya ada. Tak ada nak buat apa. Wakaf je lah. Mana susah? Bagi duit ke bagi tanah? Bagi duit. Bagi duit ni RM40 pun susah. Congok sana, congok sini, congok sana. Saya kata kat dia, ustazah, kalau rasa tak mampu buat, tak payah. Nanti ustazah masuk hospital. Darah tinggi, kencing manis, jantung. Ada ke ustaz? Apa tak adanya? Contoh depan ustazah. Saya lah. Teruk tuan-tuan. Nak buat. Semata-mata kita nak membangunkan manusia. Orang bukan nak tolong. Dia orang hari ini, dia suka membangunkan benda. Bangunan, dia suka bangunkan. Padahal dia kena bangunkan orang. Tapi nak bangunkan orang tu susah. Kan? Rasulullah membangunkan manusia. Nombor 2 saya kata ke ustazah dengan ustaz ni. Kalau nak buat tahfiz, nak buat sekolah, nak buat pondok, masjid, boleh. Tapi jangan buat di Malaysia. Buat di mana ustaz? Buat di Kemboja. Buat di Syria. Buat di Palestin. Sebab orang Malaysia hantar duit berjuta kat mereka untuk buat. Tuan-tuan faham? Di Malaysia, di Kemboja tu punya banyak masjid orang Melayu buat. Punya banyak sekolah Kemboja orang Malaysia buat. Di Syria, si atas selimut lagi. Hantar rumah, tangki, semua hantar. Ya, hak di Malaysia ni, kami meminta derma nak buat sekolah. Orang tak tolong. Sebab apa? Sebab abang buat di Malaysia, abang kena buat sekolah di Kemboja. Orang Malaysia sibuk hantar tiap-tiap bulan hantar, tiap-tiap minggu hantar. Silap abang buat kat Malaysia. Patut kena buat kat Syria. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Orang kita suka tolong orang luar. Orang tempatan, dia tak apa nak tolong. Untung jadi orang luar. Naik motor tak ada lesen mau lepas. Jadi bangla, duk angkat sampah. Jadi,
Nak rasa barakah tu tuan-tuan, hidup wakaf. Sebab dengan wakaf ni lah duk doa, orang duk doa pada kita. Budak duk doa, orang doa dalam masjid, berikan kebaikan pada orang yang berwakaf, maka barakah turun pada kita. Dan hari ini PPZ kita pun menyediakan peluang untuk berwakaf. Nak buat masjid, nak buat sekolah, nak buat surau, nak buat rumah orang miskin dan sebagainya. Alhamdulillah. Ada pula orang kata, Ustaz, janganlah bagi dekat PPZ. Dia orang bukan belanja pun, dia orang simpan, Ustaz. Ini pun bengong juga. Mana kau tahu dia orang simpan? Ada orang cakap, orang tu duduk di mana? Lepas dia cakap jangan bayar pada PPZ, bayar pada aku. Patutlah dia kata PPZ tak keluarkan sebab suruh bayar kat dia. Padahal apa yang PPZ buat, tuan-tuan, kadang-kadang yang diberi kepada asnaf pembangunan wakaf tak cukup dengan kutipan zakat yang dikutip. Sebab tu saya kata pada PPZ, engkau orang tak boleh dah bagi bantuan sembunyi-sembunyi. Buat rumah orang miskin sembunyi-sembunyi. Bagi modal untuk orang miskin berniaga sembunyi-sembunyi. Bagi mesin hemodialisis, bagi wheelchair pada orang ni sembunyi-sembunyi macam dulu-dulu. Sekarang kena buat live. Bagi je bantuan pada makcik, insyaAllah kita nyerahkan sumbangan wakaf untuk makcik. InsyaAllah makcik ini sumbangan daripada PPZ dan orang ramai lah ya. InsyaAllah makcik, Allah sayang ya, Allah sayang. Sebab hari ni mana-mana orang yang buat live macam tu, semua akan tolong. Tapi PPZ, dia pun tak buat dulu ni. Saya kata kena buat, baru orang tahu bahawa zakat yang kita bayar, wakaf yang kita bagi, PPZ tak simpan. Memang bagi semua. Alhamdulillah, sekarang kejayaan PPZ apa dia? Menukarkan daripada asnaf kepada pembayar zakat. Mereka pula bayar zakat sekarang. Hasil didikan daripada bahagian PPZ mereka dan sumbangan daripada pembayar-pembayar zakat. Alhamdulillah. Wallahualam.